Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Ini berita gembira dari Sukan Asia Hangzhou 2022. Malaysia meraih 5 pingat lagi hari ini, menjadikan jumlah pungutan keseluruhan pingat 28 sekaligus melepasi sasaran 27 pingat. Dua daripadanya adalah pingat emas dari sukan squash yang diraih Siva Sangari dan Eng Yen Yao dalam acara perseorangan wanita dan lelaki. Kita ikuti perinciannya dalam Stadium RTM seketika nanti. Akta Intervensi Pindaan 2023 akan dikuatkuasa mulai esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, ia bukti keprihatinan kerajaan beri peluang kedua kepada individu bankrupt teruskan kehidupan dengan lebih baik. Pihaknya menyasarkan pelepasan sehingga 130,000 orang bankrupt dalam tempoh setahun selepas akta itu berkuatkuasa. Reformasi menyeluruh dan berstruktur sistem kesihatan negara perlu bagi memastikan kesihatan rakyat terjaga. Ia juga seiring peredaran masa dan perubahan sosioekonomi, demografi serta gaya hidup rakyat. Menurut Menteri Kesihatan, perubahan perlu bagi memastikan sistem kekal mampan berdepan cabaran dan krisis berikutan peningkatan drastik terhadap permintaan perkhidmatan kesihatan dan kenaikan kos perubatan. Pelan pandemik komprehensif diperlukan untuk memperkasa kesiapsiagaan hadapi penyakit X. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, perluasan kempen vaksinasi dan peruntukan khas pandemik adalah penting seperti yang disaran WHO. Ia termasuk pemantauan berterusan, penggunaan antibiotik yang rasional, langkah kawalan dan kerjasama antarabangsa. Ciri-ciri serta waktu berlakunya penyakit X masih belum diketahui, namun pakar menyuarakan kebimbangan terhadap impaknya. Indonesia belum memberi maklum balas bagi menyelesaikan segera perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas padan AATHP. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Malaysia setakat ini belum menerima respons selepas menghantar surat kepada negara tersebut. Beliau berharap maklum balas secepat mungkin oleh Indonesia bagi menyelesaikan masalah tersebut. Proses melantik 10 ahli panel bagi pembentukan tribunal berkaitan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 kurungan Akta 840 kini di peringkat akhir. Menteri KPWKM berkata kelulusan mendapatkan penjawatan ahli panel tribunal tersebut telah diperoleh. Penjawatan itu antaranya merangkumi Presiden, Timbalan Presiden, pentadbiran dan perundangan. Pemilihan ahli panel juga akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara bagi membantu dari sudut perundangan. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan pelaburan mata wang kripto 2.45 juta ringgit yang tidak wujud tahun lalu. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibaca di hadapan hakim. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 November ini bagi sebutan semula kes. Seorang lelaki orang asli maut dibaham seekor harimau ketika keluar menyumpit di kawasan ladang kelapa sawit Pos Pasik Gua Musang, Kelantan kemarin. Mayat mangsa berusia 25 tahun dari kampung Sugi Pos Pasik ditemukan penduduk kampung semalam dengan kesan cakaran haiwan itu di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Gua Musang mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian tersebut. Di Kota Baru, seorang penjawat awam mengaku bersalah di Mahkamah Majistret atas pertuduhan mencuri lembu dan mengingkari perintah anggota penguatkuasa. Tertuduh berusia 43 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan majistret. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dan menetapkan Ahad ini sebagai tarikh hukuman dan fakta kes. 5 warga asing ditahan dalam serbuan objaja di Pasar Malam, Lorong Gamelan 2, Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah. Hasil pemeriksaan warga Myanmar dan India itu mendapati telah melanggar peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Menurut Pengarah Imigresen Kedah, warga asing berusia 15 hingga 45 tahun kini ditempatkan di Depo Tahanan Imigresen Belantik SIK untuk siasatan lanjut.
Seorang pemandu teksi warga emas didakwa di Mahkamah Session Alor atas pertuduhan membawa 5 warga Myanmar yang diseludup di Changlun bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkod selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan. Hakim tidak membenarkan tertuduh dijamin dan menetapkan 8 November depan untuk sebutan semula kes. Tertuduh kemudian dihantar ke penjara Alor bagi menunggu tarikh perbicaraan semula. 18 individu termasuk seorang wanita berusia 19 hingga 66 tahun ditahan polis Johor dalam opdadu khas semalam. Ia menjadikan jumlah ditahan dipercayai terlibat aktiviti judi dalam talian dan loteri haram sejak operasi dilancar 22 September lalu adalah 295 orang. Ketua Polis Johor berkata tangkapan terbaru itu dibuat hasil pemeriksaan di 18 premis dan kes disiasat mengikut Seksyen 4A-A dan 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak merampas minuman keras dan rokok pelbagai jenama melibatkan nilai cukai RM2.73 juta. Rampasan dibuat hasil pemeriksaan terhadap sebuah lori di Jalan KJD Sibu Jaya Kanoid. Pemandu lori laki tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. 2 beradik maut selepas motosikal dinaiki bertembung sebuah kereta di kilometer 45 Jalan Hutan Melintang, Bagan Datuk awal pagi tadi. Kedua-dua mangsa berusia 15 dan 13 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Bagaimanapun, pemandu kereta hanya mengalami cedera ringan dan mangsa maut dihantar ke Hospital Teluk Intan untuk bedah siasat. Individu yang mohon lesen pemeliharaan anjing di Negeri Sembilan wajib mandulkan haiwan tersebut. Esko berkaitan memaklumkan ia langkah bagi mengawal populasi anjing. Perbincangan turut dilakukan antara bahagian kerajaan tempatan bersama NGO dan PBT bagi menyelesaikan isu anjing liar di beberapa kawasan. Menteri-Menteri Pertanian ASEAN memberi jaminan mengutamakan negara anggota berhubung pembekalan beras. Menurut Menteri KPKM, Thailand dan Vietnam telah menyatakan persetujuan dan komitmen mereka memastikan bekalan itu mencukupi. Negara anggota ASEAN juga sepakat mengambil langkah segera menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan bersama Menteri-Menteri Pertanian ASEAN di Taman Botani Negara Shah Alam. Melaka terima lagi 80 tan metrik beras putih tempatan. Esko berkaitan maklumkan ia akan diedar bagi menampung keperluan rakyat. Setakat ini 300 tan metrik beras putih tempatan telah diterima dan baki 200 tan metrik yang dimohon kerajaan negeri akan diterima dalam masa terdekat. Di Perlis, Fama telah edarkan 67 tan metrik beras putih tempatan ke 25 outletnya seperti Agrobazar Kedai Rakyat, Agrobazar Rakyat serta Jualan Agro Madani. Usaha itu dilaksanakan menerusi Plan Intervensi Pengedaran Beras Putih Tempatan. 1.5 hingga 2 tan metrik diagihkan kepada setiap outlet terbabit dan setakat ini edaran lebih teratur dan bekalan akan sentiasa ditambah mengikut keperluan semasa. Insentif potongan cukai diberi kepada syarikat yang melaksanakan program anti rasuah secara kerjasama dengan SPRM. Pengarah SPRM Selangor berkata, ia secara tidak langsung menggalakkan lebih banyak syarikat bekerjasama dengan Suruhanjaya itu membanteras jenayah tersebut. Dalam masa sama, usaha itu menyemarakkan lagi budaya integriti dan benci rasuah dalam kalangan masyarakat. Projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Senai berupaya tingkatkan kapasiti penumpang daripada 4 juta kepada 5 juta setahun. Menteri Besar berkata, ia juga mampu lonjakkan ekonomi Johor ke tahap lebih tinggi. Naik taraf itu libatkan pembesaran kawasan balai berlepas melibatkan kos RM12 juta. Capaian internet di lapangan terbang juga akan dinaik taraf kepada 5G. Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badaruddin, 58 tahun, dilantik Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang baharu berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Beliau seorang pakar dalam beberapa bidang Islam selain tokoh akademik prolifik yang menyumbang kepada penyelidikan, pendidikan dan pembangunan modal insan. Pelantikan diperkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan bagi menggantikan Datuk Muhammad Yusof Ahmad yang telah berkhidmat selama 13 tahun.
Filem Tiger Strips mewakili negara bagi kategori filem cerita antarabangsa terbaik di Anugerah Akademi ke-96 Oscars Mac tahun hadapan. Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata pencapaian itu diharap menjadi pendorong kepada penggiat filem untuk terus mendukung misi kerajaan memperkasa industri tersebut. Tiger Strips dipilih berdasarkan penilaian Jawatankuasa Pemilihan Filem Finas yang terdiri daripada penggiat industri filem tempatan bertaraf profesional. BNM akan perhalusi beberapa aspek rangka kerja penanggung insurans dan takaful digital DITO. Ia berdasarkan maklum balas draft dedahan rangka kerja berkenaan yang diterbitkan November tahun lepas. Langkah itu termasuk penambahbaikan untuk memperjelas model perniagaan baru muncul dan inovatif seperti insurans, sertaan dan insurans sebagai perkhidmatan. BNM turut merancang untuk memuktamadkan rangka kerja tersebut menjelang separuh pertama 2024. Kuskop sedia terima pandangan dan cadangan berhubung caj transaksi QR Duit Now yang akan dikenakan mulai 1 November. Menterinya berkata, ia demi menjaga kebajikan PMKS. Pihaknya akan terus laksanakan libat urus dengan pihak berkaitan. Setakat ini tiada aduan diterima berhubung isu itu. Sekurang-kurangnya RM4 bilion potensi pelaburan disasar menerusi pameran dan persidangan produk teknologi hijau dan eko antarabangsa Malaysia IGEM 2023. Sasaran mampu dicapai berdasarkan rekod RM4.25 bilion teraih pada penganjuran tahun lalu. IGEM kali ini melibatkan penyertaan lebih 30,000 pelawat termasuk dari China, Belanda, Kanada, Korea, Austria dan Singapura. TM umumkan kemas kini pakej jalur lebar Unify sebagai komitmen untuk tambah baik akses dan keterangkuman digital. Ini termasuk plan dengan kelajuan 100 MB sesaat pada harga RM99 sebulan. Untuk masa terhad, TM berikan potongan harga RM10 bagi plan sama. Ia bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia manfaatkan kelajuan internet lebih tinggi pada harga lebih rendah. Johor komited bantu syarikat yang mahu memperbanyakkan stesen pengecasan kenderaan elektrik EV di seluruh negeri itu. Esko berkaitan berkata usaha itu sejajar hasrat membangunkan teknologi hijau menuju misi Maju Johor 2030. Pemilihan Johor oleh Tesla sebagai destinasi kedua stesen supercharger dapat menarik lebih ramai pengguna kenderaan jenama berkenaan ke negeri itu. Sekurang-kurangnya 14 orang terkorban manakala 102 lagi hilang selepas tebing tasik glasier Himalaya di timur laut India pecah akibat hujan lebat. Kejadian menyebabkan banjir besar di hilir yang dijangka menjejaskan lebih 22,000 penduduk. Pihak berkuasa memaklumkan 11 jambatan di kawasan itu dihanyutkan. Rumah musnah dan kenderaan ditenggelami air. Sekurang-kurangnya 37 orang termasuk 2 wanita hamil maut dalam letupan kilang penapisan minyak haram di Nigeria. Insiden berlaku pada pagi Isnin di kawasan komuniti Iba di River State Rufus Welcome. Seorang saksi memberitahu mayat 15 mangsa rentung. 190 orang cedera akibat taufan Koinu yang melanda kawasan pedalaman di selatan Taiwan. Bagaimanapun, tiada kematian dilaporkan. Hujan lebat dan angin kencang menjejaskan kerja berjuta-juta orang di seluruh pulau itu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Kita ikuti berita perdana selepas ini bersama Faris Izzat Syahrudin dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.